Latar belakang Aminah Mokhtar. Aminah binti Mokhtar atau lebih dikenali sebagai Aminah Mokhtar telah dilahirkan pada 4 Oktober tahun 1959 di Muar, Johor. Beliau telah mendapat pendidikan hingga ke peringkat tingkatan 6 sebelum ditawarkan sebagai jururawat pelatih, seterusnya melanjutkan pengajian dalam bidang kejururawatan di peringkat diploma. Penlibatan beliau pada peringkat awal dalam bidang penulisan ini adalah hasil daripada dorongan rakan sekerja. Berkat sokongan yang diterima menjadikan beliau turut aktif menulis sehingga kini. Pelbagai anugerah telah dirangkul dan terkini pencapaiannya sebagai penerima anugerah penulisan Asia Tenggara atau lebih dikenali sebagai Sea Wright Award pada tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat salam sejahtera diucapkan kepada penulis yang terkenal kita, iaitu Puan Aminah Mokhtar atau lebih dikenali dengan panggilan Ibu. Okey, baiklah, terima kasih Ibu kerana sudi menjadi panel jemputan pada hari ini. Alhamdulillah. Selamat datang semua anak-anak. Alhamdulillah kena sudi untuk datang ke rumah Ibu. Alhamdulillah. Kita berkongsi ilmu ya, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, sebelum kita memulakan sesi soal jawab kan, untuk pengetahuan semua, temu ramah pada hari ini adalah untuk melengkapi syarat yang telah ditugaskan kepada kami, iaitu dalam mata pelajaran LHE 3154 Pemikiran dalam Kesusastraan Melayu. Oleh itu kami memilih Ibu sebagai salah satu penulis untuk melengkapkan tugasan ini. Baiklah, di sini terdapat beberapa soalan yang akan diajukan oleh Ibu dalam menjawab berkenaan dengan pemikiran yang telah dikemukakan dalam menghasilkan sebuah karya. Baiklah, soalan ini akan dimulakan dengan saya, iaitu dari cerpen Ya Allah Dia Menangis Lagi. Ibu, seperti yang saya tahu, cerpen ini berkisahkan tentang soal kekeluargaan. Ya, betul ke Ibu? Berkaitan dengan kekeluargaan. Mungkin ada juga kekeluargaan di situ, tapi Ibu tak nampak dia kekeluargaan yang jadi isu yang sangat besar. So Ibu nampak kemanusiaan yang lebih besar daripada kekeluargaan. Oh, okey. Okey. Baiklah Ibu, soalan pertama saya berminat untuk bertanya dengan Ibu, iaitu setelah saya membuat pembacaan cerpen ini, saya mendapati banyak kata-kata yang tidak sesuai digunakan, terutamanya yang tergandung dalam muka surat 4 dan juga muka surat 5, iaitu jangan biarkan perempuan gila ini jaga ayah, dan juga dia perempuan lahanat. Pada pendapat Ibu, mengapakah kata-kata ini digunakan dalam cerpen tersebut, sedangkan kita tahu bahawa cerpen tersebut sangat menyentuh hati? Okey, mungkin tak banyak 2-3 perkataannya kan. Bukan banyak Okey, sebenarnya dalam cerita ini adalah cerita yang live cerita lah. Maknanya memang Ibu terkesan apabila Ibu menyaksikan keadaan satu keluarga merebut jenazah meninggal, jadi merebut jenazah. Ibu kata sangat tidak adil bagi jenazah lah, kerana masa tu kenapa nak bergaduh depan jenazah. Masa tu Ibu bertugas di ICU. Ibu jaga mak di tingkat arwah mak di tingkat 10. Jadi masih bertugas melawat kawan-kawan. Jadi pun Ibu sangat terkesan. Jadi bila menulis berkarya ini, Ibu dibekalkan dengan rasa terkesan yang sangat tinggi. Jadi Ibu tak boleh tidur. Kenapa kena rebut jenazah? Kenapa macam ni kan? Okey, jenazah tu ceritanya dia ini 2 darjat lah. Jadi suami tu sangat orang kaya, yang isteri ni orang yang sangat sederhana. Jadi apabila dia meninggal, keluarga suami memutuskan hak isteri tak ada hak lah kepada si suami. Apabila ibu jaga arwah mak di tingkat 10, Ibu nampak di bilik mayat dia orang bergaduh lagi. Jadi Ibu pun okey, jadi kita sebagai penulis, kita nak tak ambil live, tak ambil 100% nak kisah yang sebenarnya. Jadi untuk menyedarkan cerita pun Ibu fikir cerita kisahnya adalah Ibu punya cerita seorang jurawat, kemudian yang watak utama itu seorang perempuan daripada kampung. So dia bekerja sebagai orang gaji di rumah itu, rumah orang sangat kaya, jutawan sangat kaya. Kemudian jutawan ada seorang anak. Okey, perempuan ni memang dia jadi orang gaji, kemudian dia nak diperkosa oleh lelaki itu, kemudian dia tak sempat lah, jadi dia kena peti kenapa, dan perempuan ni selamatlah sebab Allah selamatkan dia. Dan lelaki ni dia dia koma, dia koma, dia masuk ke ward ICU. Dia masuk ward ICU, di ICU dia bila kita on ventilator maknanya yang kita gunakan mesin pernafasan segala-galanya. Jadi dia tak dapat nak cakap nak buat apa, tapi dia dengar
Jadi perempuan sangat taat walaupun dia orang gaji. Jadi kenapa kata-kata itu kena? Jadi bila kita struktur sebagai struktur dalam sebuah cerpen, kena ada watak dan perwatakan, dia ada cerita, dia ada latar tu tempat, masa dan suasana ni. Jadi untuk menghidupkan watak tu, ibu dah berpesan kepada peserta bengkel, watak putih dan hitam kena very very clear. Sebenarnya ibu pun tak suka guna perkataan ini, tapi untuk dalam cerita sebenar nampakkan yang budak ini sangat tidak berpendidikan dari segi Islamnya. Jadi dia anak orang, dia sangat pada dia wang, ada the power, the money is king. Jadi dia tak ada pendidikan begitu. Dan dia orang ni pula orang gaji dia. Dia kenapa dia tak tahu nak cakap macam mana, dia tak sukanya perempuan ni. Dia tak suka, dia tak kena mana, dia tak, bukan mak dia, bukan apa, kena dia orang gaji. Tapi ibu nampakkan kenapa dia menikah dengan perempuan ni, itu dah takdir. Bila kita kata jodoh dah ditakdirkan. Dia si kaya jutawan ni menikah dengan orang gaji ni. Dia orang gaji ni memang dia memang daripada kampung yang dia cuma zuhud. Dia sangat zuhud, dia cuma Allah dengan Rasul di dalam diri dia. Dia tak ada apa pun. Kemudian apabila dia meninggal, jadi dia pada bulan pertama dia bayar gaji RM250. Kemudian bulan seterusnya dia sebagai hamba abdi di rumah itu. Tak dapat gaji. Jadi menampakkan betapa dengan perkataan, ibu pun tak suka perkataan ni. Jadi tapi ibu fikir apa yang betul adalah gerak daripada Allah. Ibu fikir tu sangat. Jadi kenapa kalau keluarkan ni nampakkan betapa antara derajatnya, betapa hinanya perempuan ni di mata anak lelaki itu, anak jutawan itu. Jadi kalau gunakan, mungkin kalau kita bahasa Inggeris dia lain kan, bila perempuan terjemahan lagi itu kan. Jadi perkataan itu memang dia lagi kemanusiaan, tapi bila kemanusiaan dan ada sebab yang sangat logik lah kenapa perkataan itu keluar. Perempuan laknat lah, jangan jaga perempuan gila ni, maknanya kerana apa? Kerana dia nak memutuskan hak isteri ni sebab kepada suami, sebab dia kaya, dia takut perempuan ni nak harta. Habis bila duit berkata-kata, jadi semua keluruhan, semua keadaban, semua tatu silah ni akan mati. Dia boleh beli dengan duit. Jadi dia tak rasa tu mak dia tak rasa tu mak tiri dia sebab dia orang gaji. Dan selama ni pun dia perlakukan begitu. Okey. Jadi soalan tu memang untuk mewarnakan watak yang sangat jelas, hitam dan putih. Jadi perkataan ini, perkataan tu memang tidak sesuai, tapi untuk menghidupkan watak tu betapa dia sangat benci, betapa dia macam dia tak ikatan langsung. Kalau ada ikatan, kalau dia rasa dia mak tiri, dia akan lain. Tapi dia kata tak, dia orang gaji, miskin, tapi dia akan dapat harta bapak dia. Dia kata jangan layan orang gila ni. Jangan layan, maknanya dia dia bukan isteri, tapi dia ni sangat zuhud. Dia sentiasa dia akan bersihkan body kan, kena mandi, kena bersihkan kan. Itu belum jenazah lagi. Pesakit tu dia sangat membantu, dia selalu berzikir. Masa waktu berzikir dia tak ada apa pun. Jadi nampak kat sini bila kita hayati watak perempuan tu, kita sangat kata kita tak rasa sedih pun. Itu adalah kebersamaan Allah. Dalam hati dia penuh dengan Allah dan Rasul. Dia tak heran tu semua. Tapi bila orang dia senyum, dia cakap apa, dia senyum, dia tak lawan pun. Jadi apa itu kata kemanusiaan. Apabila si anak guna perkataan yang paling kita tak boleh terima perkataan tu kan, kita tak boleh membaca, tak boleh terima kan. Dia rasa macam dia menang, sebenarnya dia kalah. Sebenarnya. Jadi kenampakan bila kita baca lapis, kita kaji, kita perkataan tu mungkin agak wajar dipergunakan, dipinjamkan pada ayat yang begitu. Bagi menampakkan lagi watak tu berbeza lah. Maknanya memang dia perempuan ni kan. Dia tak guna kata yang sopan. Ibu tak pernah guna perkataan ni. Ni cerpen yang pertama pasal ibu guna ayat ni. Tapi ibu dah tak tahu nak pilih ayat mana ni. Berbalik kepada bahagian yang kedua pula, iaitu saya memilih cerpen Erti Cinta Dr. Mariana. Okey, soalan saya yang pertama berkaitan dengan cerpen ini. Berdasarkan cerpen ini, saya dapati bahawa ada beberapa isu sensitif bagi gadis remaja yang telah diketengahkan oleh ibu. Adakah isu yang diketengahkan ini datang daripada pengalaman ibu ataupun ia hanya imajinasi semata-mata? Okey, masa ni ibu kerja kat Wabah Salin. Ibu ada dipanggil sebab dia macam jadi counselor of teenage pregnancy lah. Jadi mana-mana yang gadis-gadis mengandung, ibu sebagai kaunselor. Jadi ibu pula orang yang sangat, nampak ibu macam penyayang kan. Jadi ibu sangat penyayang. Nak dapat cerita tu ibu akan peluk-peluk budak ni. Jadi dia tak ada rasa dia tak rasa dia ni terhina ke apa semua kan. Pas is pas. Jadi antara ibu dengan dia tak tahu siapa yang masuk syurga. Jadi ibu punya pisang itu, walaupun ibu kena bagai-bagai ketika yang sangat hebat dengan kawan macam ibu ni bersebahat dengan orang-orang begini-gini kan, tapi bila apa kan ibu sangat tegur dengan prinsip ibu kan. Jadi cerita ni sangat senang lah. Jadi itu start pada kes yang ke-41 bukan itu kan. Maknanya bila dia start pada kes, mana banyaklah kes-kes yang banyak, sama banyak.
Jadi benda-benda ni bila ibu melihat kakek ni, ibu sangat terasa adalah anak bangsaku. Jadi cerita ni dia, kalau untuk ibu, dia sangat senanglah menulis sebab ibu memang suka benda kisah yang begini. Jadi dia waktu ibu boleh buat dalam masa 1 hari pun boleh siap. Sebab benda tu ada di depan mata. Cuma bila bahan tu raw item, maknanya dia tak cantik lah, dia lomba emas kan. Jadi untuk mencantikkan sebagai satu bentuk barang kemas, ibu kena masukkan segala yang ada kat diri ibu lah. Jadi ibu kat situ lah. Dr. Mariana menunjukkan satu watak doktor yang dia pun sangat terkesan dengan anak bangsaku. Kadang orang tak nampak lah, biasa lah duduk sekarang kan. Tapi for ibu, our next generation, dia kalau generation kita dah begini, sangat takut pada untuk anak cucu kita nanti kan. Macam anak-anak memang ibu ada buku pun banyak lah, 100 lebih yang ibu handle. Jadi cerita dia memang banyak cerita, tapi untuk jadikan sebuah karya, kita kena jadikan satu benda nampak cantik lah. Kan begitulah. Baiklah, kita akan ke bahagian seterusnya, iaitu saya akan bertanyakan tentang sebuah novel, iaitu novel Iman Markisah. Jadi kita ke soalan pertama. Soalannya berbunyi, apakah pemikiran utama yang cuba ibu sampaikan daripada novel Iman Markisah? Sebab sebagai pembaca, saya melihat hakikat kebenaran Islam dan iman yang wajib difahami dan dihayati dengan sebenar-benarnya oleh umat Islam tanpa terkecuali. Okey, Iman Markisah ini tersuntik semangat tu apabila ibu melihat dekat hospital lah, dekat anak-anak Melayu, dia punya live dia, presentation dia agak ibu tak berkenan lah. Ada beberapa barang lah. Jadi kan penulis itu adalah rasa yang sangat menulis kerana ada sesuatu yang sangat menyentuh hati dia. Kemudian ibu didatangi oleh seorang anak Cina, dia nak masuk Islam, dan dia punya situasi dia sangat berbeza. Jadi sebab itu wujudnya Markisah. Markisah ni itu suntik semangat je. Bukan cerita dia pun, tapi dia begitu. Kemudian pun ibu nampak tentang Islam. Ibu dalam diri ibu ada 2 cinta sangat besar, agama dan bangsa. Jadi kerana ada 2 bangsa cinta itu, jadi kena nampakkan Islam itu, ibu kena ambil Kiambang. Kiambang tu kerana ibu pilih kat Terengganu, ibu bukan orang belah sana, ibu tak tahu pun beraya sana. Tapi kerana batu bersurat pertama dia jumpa di Terengganu, jadi ibu kena tahu sejarah Islam, kedatangan Islam bagai-bagai. Jadi kena tahu tempat tu bagaimana dia satu ketika dulu Islamnya sangat adin dari hidup. Islam ni ada gaya hidup kan, maknanya kita kena memang walaupun pada ketika itu ada pemujaan pantai segala macam-macam kan, dia kena ambil cerita tu. Kemudian lahirnya Markisah ini adalah anak, ibu nampak dia ni keturunan dia Cina campur Cina Malaysia dengan Amerika, kalau tak silap kan. Jadi dia memang dia cuma dia berkawan dengan Halimatun. So dia orang yang sangat keluarga dia orang gereja lah. Dia ni bakal menjadi sister lah yang itu kan. Jadi dia tapi dia sangat tertarik dengan Islam. Jadi macam mana dia tu kan, kemudian berjumpa dengan Mak Yung ni seorang pejuang. Jadi begitulah. Jadi dari segi pemikiran, ibu tak pemikiran pembaca yang akan tahu, penilai yang akan tahu pemikiran yang bagaimana kan. Jadi untuk menjawab soalan begitu, baca dan nilaikan sendiri. Jadi bagi pihak ibu nak menceritakan bahawa Islam ni sangat syumul. Islam inilah very practically, maknanya budaya hidup yang ini yang patut kita notice, kerana itu nampak kerana cerita yang besar kepada agama dan bangsa. Ibu nampak Melayu yang akan berpecah kerana dunianya tidak begitu jelas, akhiratnya pun tidak jelas. Ada yang satu golongan dia macam kita panggil istilah sekarang penonggang agama. So ibu nak tunjukkan bahawa Islam ni adalah satu bangsa agama Melayu, yang agama Islam adalah satu bangsa yang dunia dia cemerlang, akhirat juga cemerlang. Lepas tu wujudnya Rustam. Rustam tu adalah satu watak yang nampak inilah watak Melayu Islam. Dan Islam dia sangat tenang adalah Melayu. Jadi dia tak ada rasa dendam apabila Mubarak tu nak bergaduh dengan dia pun dia tenang, dia kena pawangan dia sangat tenang. Tapi tenang yang bervision, tenang yang masa lupa masa tu watak nombor berapa si anak dia Zain kata, Bapa tak marah ke dia bakar kandang kambing macam tu lah. Dia kata, Zain, Melayu ini bukannya Melayu yang dengan
kandang kambing. Melayu yang macam ni kan. Jadi akan suka ayat-ayat yang begitulah. Jadi ini adalah satu sebab itu dia kata Nobel ni Nobel agak yang besar tentang Melayu. Sebab akak nak Melayu berfikir yang kita Rasulullah kata kita kena tuntutlah kita kena bekerjalah kita seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Barulah kita dapat ekonomi Melayu akan mantap. Dan beramallah kita seolah kita akan mati pada esoknya. Jadi Nobel ni adalah Nobel yang bertolak daripada itu. Bekerjalah kamu seolah kamu akan hidup selama-lamanya. Mana kita kerja harta dunia sebanyak-banyaknya. Tak boleh mundur. Kita kena grab sebanyak-banyak dunia. Dengan berpaksikan beramallah kamu seolah-olah kamu akan mati pada esok. Maknanya Islam tu dia kena kuat dengan Melayu sekali. Melayu kuat. Betul akak ujuk Kawasan Rustam yang dia akhirnya seorang yang sangat berjaya. Dia dapat walaupun nampak dia sangat mendunia. Jadi dia nampak yang dia buka kedai, dia buka kerjasama dengan kenapa jalan adalah kita punya siratul mustaqim. Jalan tu adalah pembuka kita untuk maju kan. Jadi kerana dia maju kerana dia tidak berdendam. So kita nak bila wujudkan watak-watak Karim and the gang, siapa nama dia tu yang watak yang hitam tu, dia sangat hitam. Jadi kenapa watak-watak itu dia memang ada dekat itu adalah cabaran untuk orang seperti Rustam. Dan cabaran dia kena berhadapan dengan Mubarak, orang yang sangat mentopingkan agama, dan dia berhadapan dengan orang yang sangat dunia, dia langgar semua hukum-hukum Allah kan. Jadi nampak lepas tu kita nampak ada satu keluarga Mek. Keluarga Mek ni keluarga terpinggir. Jadi kalau orang yang tidak ke dunia tak ke akhirat, ada satu keluarga yang sangat terpinggir. Jadi itulah Imam Markisah. Dan ibu tak boleh jawab, kan ibu nampak ada soalan yang kedua tadi tentang Markisah kan. Ya betul. Okey, baiklah. Kita ke soalan kedua. Jadinya soalannya, apakah kaitan sejarah silam bangsa Melayu yang ditulis dengan watak Markisah? Saya dapati watak Markisah tu dia telah dicap sebagai penjahat, orang Yahudi dan penjajah. Macam ibu cakap tadi, Markisah tu daripada watak orang Cina tu. Jadinya ialah apa kaitan bila dia datang ke negara Terengganu tu, Kiambang tu, jadi perkaitannya. Okey, dia kan datang untuk membangunkan, untuk buat anak-anak dari pondok-pondok semua kan. Dia sebenarnya dia mengaji Islam dia sangat tinggi kan, tinggi daripada orang-orang kat situ. Jadi semua ujian untuk Markisah adalah dia nak berhadapan dengan golongan ni. Jadi sebenarnya mata-mata dia datang kan orang Bosnia kan. Jadi rupanya bila kata dia anak angkat Mak Yong, orang lagi takut Mak Yong seorang pejuang. Jadi apa kaitan dia dengan Mak Yong kan? Jadi menunjukkan kat sini bahawa Islam itu adalah dia tak kira bangsa. Tadi kenapa Rustam tu bangsa Melayu dan agama Islam. Mak Yong pejuang Melayu dan Islam. So Markisah ini didatangkan sebab kita sejarah tu kita ni kuat dengan sejarah. Kalau kita melupakan sejarah akan lupalah tamadun Melayu hilang. Itu ibu dalam apa-apa cerita ibu akan blendkan tiga ni, semalam, hari esok dan hari depan. Depan adalah vision today, what happened today, dan yesterday itu adalah sejarah. Jadi sejarah itu sangat penting dalam pembentukan kekuatan ketuanan Melayu di Malaysia. Ya, kalau kita tak akur, kita tidak peka pada sejarah, apalah kita akan jadi bangsa sangat belagak yang tidak mengenangkan kehebatan Melayu segala macam kan. Jadi kat situ dia nampak Kiambang. Kenapa Kiambang? Sebab dengan harapan apabila hidup berlalu, Kiambang akan bertaut. Itu nama dia Kiambang. Kan? Jadi nama Markisah tu. Jadi Markisah tu ibu pun masa ibu baca sekarang pada ibu cantiknya Markisah ni, watak dia pun jatuh cinta dengan Markisah. Pada ibu tulis kan. Jadi nampak dapat membangunkan tu watak yang sangat yang dia dalam diri dia ada Allah, ada Islam je. Dia tak fikir Melayu, maknanya dia dengan onit macam mana, dia tetap kena ajar basic-basic tentang solat dengan segala macam kan. Jadi macam mana dia azab kat situ kan. Jadi dia memang tulus. Habis tu barulah ibu dia bab yang terakhir baru ibu ceritakan siapa Markisah yang sebenarnya kan. Jadi kenapa lagi soalannya kenapa Markisah lebih menonjol daripada Rustam kan. Jadi dalam ni bukan soal feminisme, tapi soalnya kat sini yang ibu nak bawa jiwa Markisah tu. Maknanya Islam ni adalah satu yang universal.
Jadi kita nampak hidayah adalah milik Allah. Jadi cuma kita tidak boleh bangsa tu kita tidak boleh apa nak cakap, orang cakap rasis. Rasis tu tak boleh. Jadi kita kena bersangka baik dengan semua sebagai Markisah, bersangka baik dengan semua Melayu kan kat situ kan. Dia cuma nak bantu makyung je. Makyung sudah pujuk dia kata Markisah dah belajar ke sekolah agama tinggi, dah masuk kolej Islam semua-semua kan. Jadi tapi semua cuma masyarakat di situ sangat apa tu kadang-kadang tidak adilnya masyarakat tu apabila dia menganggap sejarah dengan tidak bijaksana. Dia hanya kata dia Mak Saleh, tapi dia maknanya dia nampak ya Yahudi lah apa semua kan. Tapi dia tak nampak jiwa kepada perjuangan Markisah itu. Dan dia tak nak cermin diri kita yang dia betapa kurangnya agama pada diri sendiri. Itulah bukan macam tu. Rasanya setakat itu saja. Saya akan bertanyakan soalan tentang cerpen Ahmad Muhammad. Soalan saya yang pertama, apakah yang mendorong ibu untuk menulis karya cerpen tentang Ahmad Muhammad ini? Adakah ianya menceritakan kisah sebenar seperti kes Ahmad Muhammad yang merupakan kembas siam pada ketika dulu? Soalan saya yang kedua, saya sudah baca karya ibu iaitu cerpen Ahmad Muhammad. Secara peribadi ia sedikit sebanyak memberi kesan kepada saya selaku pembaca. Adakah kisah yang ditulis dalam cerpen itu merupakan pengalaman yang ibu alami sendiri? Okey, tu dua soalannya. Ada soalan lagi. Okey Ahmad Muhammad itu cerpen tu apa tu pegang penulis kita kena ada ruang dan peluang. Ibu bersyukurlah ketika itu ibu dah ada di mata pengarang itu sana apa tu itu riwayatan. So dia kata, "Kak, kau dah lama tak ada cerpen. Bagi satu cerpen Ahmad Muhammad dah nak balik Malaysia." Okey. Tapi aku tak nak teknikal. Okey, dia tahu. Bila teknikal akak kan je pasal operate. Bakat nurse kan? Okey, jadi akak nampak di situ adalah tak apa pun tak apa. Apa tu politik Malaysia. So physically kita akan nampak Muhammad tu kembang siap, dia melekat atau dia dekat kat mana, dia bahagian hati. Jadi dia Muhammad ni dia operate di Saudi, keadaan dengan Saudi yang akan dia menanggung segala perbelanjaan berapa juta. Sebab hati ni macam hati ayam lah. Dia tak boleh ada slide, dia tak boleh terluka. Dia tak boleh nak cantum nak jadi macam mana. Dia macam otak. Kalau daging ni koyak bucak jahit jangan, dia tak boleh. Jadi dia perlukan kos yang sangat tinggi. Sebab tu masa tu dia hantar kat yang nak ni kan, kat yang Saudi buat berapa juta. Jadi masa tu jadi ada hati. Kenapa hati? Jadi kat nampak bila kita sebagai satu simbolik kenapa hati. Okey, yang kedua dia dipisahkan di bahagian pundi-pundi kencing ke bawah. Dia ada dua kaki je. Dia kena share kaki orang sebelah. Jadi gitu yang nampak. Jadi okey, dia kata tak nak teknikal. Okey, apa nak akak nampakkan, akak pun akak jaga ibu. Jadi ibu pun jadilah Muhammad. Jadi ibu akan marah begitu. Ibu akan masuk dalam watak tu. Lepas tu watak ibu suka apa tu bahasa tu ni kepada ibu dia, bahasa dia sangat sedap bahasa dia ibu sukalah mana cerpen tu. So dia akan berbagi hati. Jadi ibu nampak masa tu Anwar dengan Anwar Ibrahim dengan Dr. Mahathir adalah pada ibu. Kalau dia bergabung, ada nampak Melayu ni sangat hebat, politik Malaysia akan sangat cantik. Tapi apabila nak dia berpisah, habislah ibu nampak kan. Tapi tak apa, macam mana. Atau apabila dia berpisah, ibu nampak dua politik Melayu akan berpisah. Kemudian cuma dia kata, dia guna. Tapi ibu apabila ibu masuk ke dalam dunia Ahmad Muhammad, fikiran ibu, perasaan ibu tak boleh Aminah Mokhtar. Ibu kena jadi odd dia. Jadi kena kata, adik, mak kata, atuk kata, nenek kata. Itu yang ibu rasa ibu suka cerpen ni, ibu tak boleh buat lagi secantik ni. Ibu cantik lah. Ni pertama kali puji lah sebab bahasa dia bahasa Muhammad tapi nampak dia besar, gagasan dia besar. Antara yang ibu ingat lah dia kata, adik nanti kita akan selama ini kita berkongsi hati. Kita ada dua kepala politik Melayu. Kalau dua kepala memang kalau dia satu kaki tapi dia satu hati, masih lagi selamat. Dia boleh jalan-jalan. Lama kita boleh kan dia selamat lagi. Tapi sekarang adik kita akan berpisah hati. So abang harap adik akan dapat sebahagian yang baik, abang akan dapat dan sebahagian yang jahat. Dan doalah jangan bahagian baik je adik dapat, bahagian jahat je abang dapat. Biarlah kita dapat sebahagian baik, sebahagian jahat. Sebab nanti kalau kita dapat sebahagian yang baik semua dapat kat abang, yang jahat semua dapat kat adik, habislah kita. Jadi kalau kita dapat sebahagian baik bang jahat, kalau abang berjahat, adik betulkan abang. Kalau abang buat baik, kalau adik buat jahat, abang akan betulkan adik. Ayat tu hanya budak-budak, tapi gagasan cukup besar. Sebab ibu nampak semua politik Malaysia. Sebab kaki, kenapa kaki? Kaki tak apa, dek. Apa kita boleh berjalan pakai tongkat.
Politik Malaysia mana kalau ada kebincangan yang tak melibatkan perkara yang besar, tak apa. Melayu Malaysia, politik Melayu Malaysia masih boleh lagi nampak sempurna sebab kaki dia boleh pakai kaki palsu. Kan Dedek, kita boleh pakai kaki palsu, kita boleh merhaban lagi matuk. Nampak macam simple kan, tapi besar kan. Jadi nampaknya, tapi kalau hati batu kena kepala tu kena dua. Kepala tu kenapa dia kalau ada boleh ada dua apa kan. Jadi kepala dua tu sebab memang politik ni berpecah dengan kepala. Tapi masih boleh selamatkan kerana hati dia satu. Jadi kalau dah berpelah tu, jadi kalau dah sendiri-sendiri, jadi tapi tak mengapa nenek kata kan, yang abang kata, jadi kat situ semuanya suara hati Muhammad yang membawa hati suara nenek moyang mereka. Kenapa Muhammad jelas next generation. Kenapa atuk nenek adalah generasi pewaris yang diwariskan kepada kita. Nampak kecil kan, tapi cerita tu memang cerita yang besar, yang memang membawa satu ketakutan kepada ibu. Politik Malaysia janganlah berpecah-pecah. Kalau ada kepala, walaupun ada kepala dua, pemikiran sangat berbeza kan, tapi kalau boleh kita akan rugi kan, jadi apabila dipisahkan harap-harap the win-win situation lah, semuanya untung. Jadi bagi pihak Muhammad nanti dia akan terpisah, dia akan jalan sendiri. Jadi nanti politik Malaysia pun, jadi bila dia berpisah pun dia akan berjalan sendiri, tapi dia masih membekalkan hati yang sama. Maknanya tadi bila dia buat kembar Syam ni dia pisahkan, jadi hati tu masih terketul tau. Tapi dia akan dengan cara teknologi dia dapat pisahkan. Kalau hati ni dia mismanagement, maknanya masuk operate tu terlebih kat orang potong boleh mati. Ada kesampaian. Tapi sebab apa dia kena berhati-hati. Sebab tu kita nak menangan hati, kita kena berhati-hati. Hati politik Melayu tu kena berhati-hati tangan. Maknanya kita kena give and take lah, lebih kurang lala kan. Kau tak boleh nak menegakkan ideologi kau. Memang kepala kau berbeza, kepala kita berbeza. Tapi bila kita menyentuh soal hati, apabila kita sangat berperasaan, janganlah ni Melayu kan, agak-agaklah kita nanti anak-anak cucu kita macam mana keadaan Malaysia ni kan, nanti tinggal nama tu. Jadi bila hati mainkan peranan. Lepas tu apa dia berpisah, dia masih lagi meweruh. Apa dia meweruh? Yang satu kerana dia duduk kata, adik, kalau tak silap lah, dah lupa, adik kita dah lama berkongsi hati. Ada dalam tu kata silap kan, dalam berkongsi hati. Jadi bila berkongsi hati, walaupun kita bergolek-golek, kita bergolek-golek yang sama kan, dia tak boleh nak berjalan. Budak tu kan dia bergolek-golek kan, jadi dia dia golek-golek. Lepas tu begitu perut kita, dia tak kongsi perut kau tak, perut dia tak berkongsi. Dia daripada hati, perut pun dia kongsi, kau tidak, dan dia kongsi perut juga. So perut tidak mengapa, clear berkongsi perut. Perut tu apabila kita dah baik nanti kita boleh makan. Memang perut ni adalah sesuatu yang dia tak sangat penting sangat sebenarnya. Tapi apabila perut ada kepentingan, itu yang menyebabkan pemakanan yang masuk tu pelik. Jadi bila politik Malaysia, politik orang Melayu ni sangat huru-hara kerana dia sangat mementingkan perut. Hati tadi dah second. Kepala dah memang senjata tak sama kan. Tapi kepala tak sama, kalau perut ni tadi dia tak kisah sangat perut apa seadanya lah kan. Tapi bila perut yang peranan nak makan banyak, sedap-sedap segala macam yang tidak berkhasiat, the whole body akan mati kerana akan komplikasi daripada penyakit-penyakit disebabkan oleh perut. Nampak benda tu alah Mak Muhammad je kan. Ada dua lapis cerita dalam begitulah. Adik ibu memang Allah Ta'ala bagi ibu begitulah. Ibu nak tak kata ibu bersyukurlah apa yang tak main nak cakap lebih-lebih pun takut Allah Ta'ala ambil kan. Itu hak Allah kan. Jadi apabila setakat ni pun apa yang ibu buat pun ibu pun tak tahu, Allah Ta'ala sangat memudahkan. Ibu cuma ibu fikir di luar kotak, tapi tak fikir ke orang. Aku keladi pun ibu tak cakap orang. Keladi kau lah, aku tahu keladi lama-lama. Kat ibu memang macam itu. Ibu tu kadang-kadang kita punya practically life practical yang kita praktikan hari-hari, dia mempengaruhi pemikiran kita. Bukannya ibu sombong, tapi macam itu. Dia bukan tengok lah, tapi meraihkan lah. Kau dah suka buku keladi, kau sukalah. Tapi itu bahagian kau tak nak bagi minat kau kan. Bukan nak jangan sekali-kali kita mempelecehkan orang. Maknanya itu Allah tak nak bagi dia minat. Macam itu juga. Dia macam cerita ni, bila orang dapat Muhammad tu, dia berdapat dengan bentuk yang lain, ibu dapat lain, bersyukurlah. Jadi orang yang berfikir tu tak apalah. Berarti bila
Tadi yang pertama tadi kan Haikal kata kenapa ibu tak layak, patutnya tak boleh rakyat benda itu kan. Jadi gitu kena raihkanlah itu pendapat pembaca. Ibu kena rasional. Kenapa aku tak menjadi itu adalah kalau kita penulis kita kena menerima kalau sebagai hukuman lah. Kalau tolong je tu. Jadi kalau kita ada katakan kita nak explain ke semua 1000 pembaca kita aku tak macam ni kan tak apa. Jadi kita kena tak apa. Sebenarnya begini. Jadi kita mana kita tak ada kita rasa macam sastra ni sangat cantik. Kejayaan seorang penulis apabila ada 1000 orang yang baca satu karya, 1000 orang memberi pentafsiran yang berbeza. Maknanya dia buat review pandang kat sini dia nampak ni. Kat sini nampak ni, jadi itu yang penulis. Kalau dia nampak satu yang kita keluar, itu ibu rasa agak kurang berjaya sebagai penulis. Jadi apa dia takkan kita SPM everybody kan, melainkan orang yang tanya. Jadi itulah, jadi kepenulis itu ada gagasan dan satu kita minta lah Allah, pertolongan pada Allah, bagilah sesuatu yang kita nak menyumbang. Sebab tu ibu tak kaya. Ibu tak tulis suamiku sotong, tak ada cinta ibu. Tak ada cinta pun ibu. Semua cerita pasal negara. Jadi berapalah banyak ibu dapat. Lagi segi duitnya cuma tak banyak ibu, banyak dalam redo. Ibu ada 400 lebih. Dalam redo ibu tu dia dapat 1,100. Banyak duit kat situ kan. Jadi adakan anugerah lah. Anugerah ibu dapatlah dalam 100,000 lebih kurang. Tak kaya macam orang penulis-penulis yang cinta-cinta dapat juta tu. Ibu tak kaya tu lah. Tapi dari segi koleksi anugerah, dari segi koleksi buku-buku yang orang memperkatakan, insya-Allah orang akan nampak. Tapi tak apalah, kita bukan nak kaya pun. Maknanya kalau adik-adik sebenarnya penulis, cari kita nak diri kat mana. Dia bila ibu dah mati, seronok lah. Maknanya ibu mati, orang akan bicarakan tentang karya ibu dengan sesuatu yang agak murni. Jadi kalau ibu tulis-tulis benda-benda, kalau nak juga pasal buku-buku yang agak warna kuning ke biru ke, ibu kerja kat jururawat. Kan? Agak-agak lah kan. Kalau baca tu agak engkau lah. Aku boleh tulis lagi dahsyat pada ni kan. Tapi ibu malu dengan jenazah ibu dalam kubur nanti. Bila orang baca dia terkesan, ni lah kau tulis bam berdegang masuk dalam kubur. Jadi kalau kita benda yang murni, insya-Allah bila dapat sesuatu yang cantik, masuk cantik dalam kubur ibu. Dengan harapan kan. Assalamualaikum doktor. Kami dari Kumpulan 2 telah menunggu Puan Aminah Mokhtar tempoh hari berkenaan kepengarangan Aminah Mokhtar dalam menghasilkan karya. Pada pandangan doktor, mengapakah Aminah Mokhtar dianggap sebagai penulis yang hebat pada abad ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana meminta pandangan daripada saya tentang seorang penulis wanita hebat abad ini, iaitu Puan Aminah Mokhtar. Terlebih dahulu, apa yang saya katakan sebagai sedikit pengetahuan kepada pelajar-pelajar sekalian, Aminah Mokhtar ini merupakan salah seorang penulis kelahiran Johor. Dan beliau merupakan penulis yang boleh dikatakan penulis yang ikon dirinya itu terkenal dengan penulis sayembara. Iaitu apa saja sayembara yang beliau masuk, pasti ada tempatnya sebagai salah seorang pemenang. Jadi sepanjang saya mengenali Aminah Mokhtar ni sekitar hampir 20 tahun. Dan saya pun sebenarnya tanpa menyedari atau tanpa disedari, banyak karya-karya Aminah Mokhtar ni yang memberikan inspirasi kepada saya untuk menulis. Contohnya kalau boleh baca cerpen saya atau puisi-puisi saya. Sebab menariknya, kenapa saya berkata begitu? Kerana menariknya, Aminah Mokhtar ini satu-satunya penulis di Malaysia ini yang mempunyai latar belakang pekerjaan sebagai seorang jururawat. Jadi dengan pengetahuan begitu, dengan pengetahuan yang dimiliki sebagai salah seorang jururawat, akhirnya karya-karya beliau itu tidak boleh lari daripada dunia jururawat. Jadi saya melihat keunikan dan kehebatan Aminah Mokhtar ini adalah apabila dapat memindahkan pengalaman dalam kerjaya itu kepada karya. Jadi proses adaptasi, ilham kepada satu-satu karya yang berbentuk penulisan begini tak semudah yang boleh dilakukan oleh kebanyakan penulis. Contohnya macam saya ialah seorang pendidik. Tetapi amat sukar bagi saya untuk menulis pengalaman pendidik itu ke dalam bentuk penulisan. Tetapi hal ini tidak berlaku kepada Aminah Mokhtar. Bacalah apa-apa sahaja cerpen yang berkaitan ataupun baca apa-apa sahaja novel ataupun sajak-sajak Aminah Mokhtar yang berkaitan tentang dunia perubatan. Sangat-sangat jelas dan sangat-sangat detail. Contoh kalau dalam puisi, saya suka pada puisi Menunggu Sembuh. Ada satu puisi yang ditulis oleh Aminah Mokhtar, tajuknya adalah Menunggu Sembuh. Jadi dalam proses menunggu sembuh ni dia cerita tentang seorang yang dah lama terlantar sakit. Jadi manusia ni apabila dia terlantar sakit, sebenarnya untuk sembuh ni dia menjadi satu idaman yang sangat luar biasa. Dan bagi saya ini sesuai dalam konteks agama Islam. Hanya orang yang sakit sahaja dapat merasai nikmat sihat. Dan ini dapat ditulis oleh Aminah Mokhtar dengan sebaik-baiknya berdasarkan falsafah itu. Dalam novel Diary Seorang Jururawat.
novel yang paling popular lah dari seorang jawat. Bagaimana dia cerita tentang kehidupan seorang jawat yang melalui pengalaman-pengalaman suka dan duka sebagai seorang jawat sehingga akhirnya dia berjaya. Dan hal ini sukar kita nak lihat satu konsep kerjaya yang ditulis dalam bentuk kreatif. Selama ini kita membaca sesuatu kerjaya itu dalam konteks yang penulisan-penulisan ilmiah ataupun penulisan-penulisan popular. Kehidupan seorang jerawat, dia ceritalah jerawat macam mana. Tapi Aminah Mokhtar membawa roh, membawa hal-hal yang terbuku di dalam hati atau pemikiran seorang jerawat dan akhirnya diluahkan dalam bentuk kreatif. Dan ini sangat-sangat luar biasa. Dan saya percaya fitrah ataupun anugerah inilah yang menyebabkan Aminah Mokhtar ni akhirnya menjadi seorang yang hebat. Dan kalau kita sempat membaca cerpen beliau yang bertajuk Ahmad Muhammad, iaitu kisah tentang gabungan manusia yang lahir kembar tu kan, tapi dia apa tu, tubuh badan dia melekat lah satu kan. Cuba kita lihat bagaimana Aminah Mokhtar ini menulis kehidupan Ahmad Muhammad tetapi daripada persepsi seorang doktor dan persepsi seorang dunia perubatan, nak melalui proses pembedahan, nak memisahkan. Dan saya bila membaca cerpen itu, saya melihat dia bagaimana nak memisahkan antara dua orang yang satu jasad. Tapi bila baca cerpen tu, saya rasa memang sangat-sangat luar biasa lah dia punya tahap tragisnya proses-proses cerpen Ahmad dan Muhammad itu. Jadi itu antara kenapa saya mengatakan Aminah Mokhtar tu salah seorang penulis wanita yang hebat pada abad ini. Dan saya yakin sekiranya Aminah Mokhtar terus konsisten dengan bentuk ataupun gaya penulisannya, tidak mustahil satu hari nanti Aminah Mokhtar boleh bergelar sastrawan negara lah. Sebab saya lihat kekuatannya ialah kekuatan yang melihat dunia perubatan, dunia agama itu dan dunia realiti itu dia bergabung dalam teks yang dihasilkan. Saya kira itu sajalah untuk bercakap tentang Aminah Mokhtar daripada pengalaman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja soalan yang diajukan kepada doktor sebagai pengguna acara. Terima kasih kami ucapkan kepada doktor kerana sudi meluangkan masa untuk ditemu ramah.